Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya hormati Saudara Pengerusi, Saudara Pemimpin Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya taklah biasa sangat berucap orang begini ramai, tapi saya cubalah sedikit sebanyak memberi beberapa perkara yang saya fikir penting untuk pengundi nanti. Tadi saya di tempat yang satu lagi tu, Rafiq. Saya kata kajian perak ini silap. Dia lelong kereta Camry. Saya kata dia kena lelong Zamri itu. Itu yang susah. Tetapi Barisan Nasional dia tak mau dengar nasihat yang baik. Perak itu sebenarnya tak sepatutnya menjadi masalah. Malu kita di seluruh dunia. Malu. Kita laung-launglah wawasan 2020, negara maju, demokrasi, aman, sederhana. Sederhana apa ni? Tapi haprak. Malu. Akhbar-akhbar di luar negara bercerita mengenai perangai pemimpin kita. Malu kita. Sebab itulah seminggu sebelum Perdana Menteri baru dilantik, saya dijemput berucap di satu majlis di Kuala Lumpur. Dan saya beri pandangan kepada Duli Yang Maha Mulia, manalah kita ni rakyat, kita boleh beri pandangan. Saya kata mungkin ada baiknya kita pilih orang lain sebagai Perdana Menteri. Takkanlah Najib seorang je. Tapi masa tu saya kena hentam lah. Ya, tapi terbukti apa yang terjadi di Perak, apa yang terjadi di tempat-tempat lain. Negara kita ni dah jadi negara kabur. Kabur. Mafia pun boleh, kabur pun boleh. Sebab itulah bila saya letak jawatan, orang tanya saya, apa salah jadi menteri letak jawatan? Sebab masa tu saya masuk 6 bulan, saya yakin kerajaan mereka ni tak boleh nak berubah. Tak boleh. Tak kata saja nak tolong, nak perubahan, nak memajukan rakyat, nak beri adil, nak masukkan ISA, nak jangan tangkap orang sewenang-wenang. Tapi tak jadi. Sebab itu saya berhenti. Saya perjelas hari ini bukan kerana takut orang kata saya kena pecat. Saya tak kena pecat. Saya berhenti. Sukarela. Sebab saya jadi menteri, sebab saya kata kita orang Melayu, kita selalu kata kita nak tolong bangsa, nak tolong orang yang teraniaya, orang miskin. Kita nak majukan Malaysia, negara majmuk. Kita harus ikhlas. Tetapi saya pada masa itu yakin perkara ini tidak boleh berlaku. Maka saya berhenti. Lepas saya berhenti, masih ramai orang tanya pasal ISA kamu berhenti. 3 orang kena tangkap ISA, saya berhenti katanya. Jadi saya pun buatlah surat dalam akhbar. Surat bertulis lah, kata orang Inggeris kata open letter. Saya tulis surat kepala masa tu Perdana Menteri lagi. Saya perjelaskan bahawa ISA ini zalim. Kita tak boleh tangkap orang tanpa sebab. Kita tangkap musuh kita, orang yang kita tak setuju. Kita tuduhlah dia kalau dia buat salah. Kita tuduh dia dalam mahkamah. Biar dia ada peluang jawab. Jadi saya bertulis surat itu supaya rakyat faham mengapa saya berhenti. Lepas 10 hari aja dapat surat UMNO pecat saya. Pecat sebab saya tulis surat bantah ISA. Patut dia pecat yang lain lah, yang menyamun-menyamun tu yang patut pecat. Tapi saya dipecat. Jadi saya di sini hari ini, walaupun saya bukan ahli parti mana-mana, saya datang untuk menyeru kepada pengundi penanti. Masa depan kita dan masa depan Melayu, tak kira lah Melayu, Cina, Kadazan, Iban, tak kira. Masa depan kita, masa depan rakyat, kita kena sokong Pakatan Rakyat. Kita kena sokong. Saya percaya kepada kepimpinan
Dato' Haji Di Aziz, Dato' Anwar dan Guan Eng. Saya percaya walaupun ada sedikit sebanyak perbezaan sana sini, kita boleh buat. Kerana satu perkara yang saya lihat daripada mereka ialah mereka nak bantu rakyat. Yang sebenar-benar. Inilah peluang kita tunjuk. Dia ditolak itu berlaku sebab dia tak hormat rakyat. Kita bila kita tak hormat rakyat, kita boleh buat apa saja kerana kita ada kuasa. Kita ada ketua sana, puli, kita ada ketua hakim, ketua akhbar, ketua kerajaan, ketua jabatan. Kita ada 5-6 orang kepala-kepala di bawah kita. Memang kita boleh kontrol, kita boleh rentah. Sebab itu kita dalam masalah undang-undang ni, saya tak nak panjang cerita dalam undang-undang ni. Undang-undang ni dia mudah saja. Kalau hati kita, hati perut kita tak ada keadilan, kalau kita buta dalam soal itu, kita tak boleh. Kita boleh cari sebab mengapa keputusan yang sebaiknya yang lain patut dibuat. Tapi kalau hakim tu ada hati perut, tidak buta hati, maka dia akan cari cara keputusan yang benar. Dia boleh berhujah, lawyer ni dia boleh pusing perkataan, pusing sana, pusing sini. Itu kita dibantu untuk berhujah. Tetapi saya rasa rakyat faham isu Perak ini. Bila seorang menteri besar datang minta bubar, pada saya lah, menteri besar tak akan datang minta bubar kalau dia tidak ada masalah pentadbiran. Kini Datuk Nizam pergi jumpa nak minta bubar ni bukanlah pertama kali dalam dunia ni. Banyak tempat di Kanada misalnya di tahun 50-an. Saya nak cerita